Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Arfa yang akan menjelaskan bahagian pengenalan. Untuk tugasan kali ini kami akan menjelaskan berkenaan dengan pertunangan orang Melayu yang kami rujuk daripada buku Malay Magic. Okey, baiklah, buku Malay Magic ni lazimnya memerihalkan berkenaan dengan ritual dan kepercayaan orang Melayu serta hal-hal lain seperti sesera, sejarah dan cerita-cerita rakyat. Dan menurut Robert, pada tahun 1983 melalui penulisannya iaitu The Study of Malay Magic menjelaskan bahawa buku Malay Magic ni wujud ketika penguasaan British di tanah Melayu. Dan untuk tugasan kali ini kami rujuk buku Malay Magic yang ditulis oleh Walter William Skid pada tahun 1900. Buku Walter William Skid ini adalah hasil pemerhatian beliau di semenanjung tanah Melayu untuk beberapa tahun, khususnya di Selangor, dan buku ini mempunyai 6 bab dan mempunyai hampir 700 halaman muka surat. Dan dalam buku ini kami mengambil bahagian bab 6 iaitu bahagian bab 6 iaitu pertunangan orang Melayu. Seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang saya. Terima kasih kepada rakan pembentang. Seterusnya saya akan menyambung kepada bahagian konsep bertunangan. Bertunang bermaksud mengikat janji untuk menjadi suami isteri. Bertunang atau meminang bermaksud apabila seorang lelaki atau wakil keluarga pihak lelaki tersebut melahirkan hasrat hati untuk menyunting seorang wanita tertentu untuk dijadikan bakal isterinya. Berikutnya dapat dilihat bahawa terdapat perbezaan yang jelas antara konsep pertunangan yang berlaku pada zaman dahulu jika dibandingkan dengan konsep pertunangan yang wujud pada masa kini. Misalnya, pada zaman dahulu, kebiasaan majlis pertunangan tersebut ditentukan sendiri oleh ibu bapa atau wakil keluarga pihak perempuan tanpa campur tangan dari bakal isteri tersebut. Bahkan, bakal isteri pada zaman dahulu langsung tidak mengenali bakal suaminya dan hanya menurut aturan jodoh yang ditetapkan oleh kedua ibu bapanya. Bagi mereka, pilihan ibu bapa merupakan pilihan terbaik untuk mereka. Oleh itu, untuk memudahkan proses penelitian, penulis membahagikan proses pertunangan tersebut kepada beberapa fasa, iaitu fasa sebelum, semasa dan selepas bertunang. Fasa sebelum bertunang. Fasa sebelum bertunang yang dimaksudkan adalah fasa di mana wakil pihak lelaki akan menyelidiki latar belakang pihak perempuan yang diinginkan menjadi bakal isterinya. Kebiasaannya, pihak lelaki akan menghantar wakil untuk menyelidiki sama ada bakal isteri tersebut masih bujang ataupun sebaliknya. Sebelum wakil keluarga pihak lelaki bertandang ke rumah bakal isteri untuk urusan pertunangan, kedua pihak sama ada pihak lelaki atau pihak wanita akan menyediakan hantaran seperti tempat sirih, buah-buahan, kuih-muih, pakaian dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada rakan pembentang. Saya teruskan lagi pembentangan ini dengan fasa yang seterusnya iaitu fasa semasa. Fasa semasa dimulai dengan perjalanan ke rumah bakal isteri. Setibanya di sana, upacara dimulakan dengan wakil pihak lelaki menyerahkan tepak sirih kepada wakil pihak perempuan sebagai tanda menyatakan lamaran mereka secara rasmi. Menurut masyarakat Melayu, tepak sirih adalah sebagai pembuka kata, manakala sirih junjung digunakan sebagai kepala hantaran yang melambangkan kasih sayang yang dibawa oleh pihak rombongan lelaki. Sebelum ikatan pertunangan tersebut diterima secara rasmi, terdapat beberapa unsur yang dibincangkan, misalnya seperti mas kahwin, belanja hantaran yang ditetapkan oleh wakil pihak perempuan. Segala kos belanja kahwin, tempoh pertunangan dan segala permintaan yang diinginkan oleh pihak perempuan akan dibincangkan pada fasa ini. Terima kasih kepada rakan pembentang sebelum ini. Seterusnya saya akan menerangkan kepada aspek selepas bertunang. Menurut Walter William Skid, orang-orang Melayu tidaklah seperti orang-orang yang berada di Eropah. Perempuan Melayu lazimnya akan mengelak untuk berjumpa dengan tunang mereka selepas bertunang, dan situasi ini Walter William Skid menggambarkan sebagai as watchful as a tiger ataupun berjaga-jaga seperti harimau, kerana sifat harimau itu sendiri yang sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan persekitarannya. Dan situasi ini juga adalah untuk mengelakkan cakap belakang dan fitnah masyarakat. Menurut Walter William Skid juga, khususnya di Selangor terdapat satu adat selepas pertunangan iaitu pertukaran hadiah antara pihak lelaki dengan pihak perempuan. Lazimnya pihak lelaki akan memberikan daun sirih, buah dan telur dari semasa ke semasa kepada pihak perempuan, manakala pihak perempuan pula akan memberikan beras yang disediakan khas dan benda-benda lain lagi yang disediakan dalam bekas yang pelbagai. Terdapat juga pihak perempuan yang menyediakan rantai, di mana rantai tersebut terdiri daripada 3 ataupun 4 tautan biji pindang, dan calon pengantin lelaki akan menebusnya secara pembayaran mengikut tautan yang berada pada rantai tersebut. Walter William Skid juga menjelaskan bahawa buah sirih yang disajikan ketika pertunangan dibungkus dalam 3 jenis kain ataupun 3 jenis gradasi kain yang cantik. Seterusnya, Walter William Skid juga menjelaskan di mana jika pihak perempuan tidak lagi ingin meneruskan pertunangan itu, mereka haruslah membayar
2 kali ganda ganti rugi kepada pihak lelaki, dan manakala jika pihak lelaki yang tidak ingin meneruskan pertunangan, mereka hanya kehilangan wang janji ketika mana mereka membayar wang janji itu ketika majlis bertunang. Terima kasih kepada saudari Arfah. Seterusnya, Walter William Scott juga ada menyatakan bahawa terdapat satu perbincangan dalam sesuatu majlis pertunangan pada zaman dahulu yang memperlihatkan terdapat satu formaliti tambahan atau kebiasaan yang dilakukan oleh kedua-dua pihak atau keluarga dalam melakukan perbincangan mengenai hal perbelanjaan, persetujuan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan penyatuan dua pasangan sebelum berlangsungnya majlis pertunangan itu. Formaliti tambahan atau kebiasaan itu adalah dilakukan dengan pembacaan ayat-ayat yang berlapis atau tersirat, atau boleh juga merujuk kepada penggunaan bahasa pantun yang sesuai dengan majlis pertunangan. Berikut merupakan gambaran formaliti tambahan yang dilakukan semasa majlis pertunangan yang digambarkan dalam buku Melih Magic. Pertama, penggunaan bahasa pantun berkaitan untuk menghantarkan belanja atau penetapan wang hantaran bagi pihak lelaki kepada pihak perempuan. Seterusnya, berikut adalah gambaran jika wujud halangan dalam proses pertunangan akan terdapat penggunaan baik-baik kata yang berakhir dengan kata-kata yang berbeza yang menunjukkan pertentangan. Terima kasih kepada pembentang. Seterusnya, saya akan teruskan pembentangan dengan perbezaan pertunangan dulu dan sekarang. 3. Aspek yang pertama adalah pemilihan pasangan. Pada zaman dahulu, pemilihan pasangan dilakukan oleh ibu bapa. Pihak lelaki dan perempuan tidak mengenali satu sama lain. Sebelum upacara pertunangan dilakukan, upacara merisik akan dilakukan bagi tujuan mengenali satu sama lain. Pada zaman sekarang pula, pasangan kebanyakannya memilih sendiri pasangan hidup mereka. Mereka kebanyakannya sudah kenal satu sama lain dan upacara merisik hanya dilakukan bagi memenuhi syarat sebelum pertunangan dilakukan. Aspek yang kedua adalah aspek hantaran. Pada zaman dahulu, hantaran adalah bersifat ringkas dan ianya dibuat sendiri. Antara hantaran yang diberikan pada zaman dahulu adalah sirih junjung, gula, garam dan manisan yang dibuat sendiri. Bilangan hantaran adalah ganjil dan ianya dibalut untuk mengelakkan perbandingan dilakukan oleh orang lain. Pada zaman sekarang pula, hantaran bersifat mewah, moden dan mempunyai hiasan yang cantik. Sirih junjung masih lagi digunakan, tetapi terdapat sirih junjung yang digunakan daripada daun plastik dan tidak menggunakan sirih junjung yang sebenar. Aspek yang ketiga adalah sesi berpantun. Pada zaman dahulu, pantun sangat sinonim dengan masyarakat Melayu. Pantun yang dilakukan semasa majlis pertunangan adalah pantun 4 kerat. Pantun ini mengandungi hajat dan keinginan keluarga lelaki datang ke keluarga belah perempuan. Pada zaman sekarang pula, sesi berpantun ada, tetapi jarang diamalkan atas sebab-sebab faktor seperti ketidakmahiran berpantun oleh masyarakat kini yang menjadi punca hajat dan keinginan itu dinyatakan secara terus terang dan tidak berlapik melalui pantun. Seterusnya adalah aspek majlis. Bagi pertunangan yang dibuat pada waktu dahulu, majlis adalah tertutup dan melibatkan hanya ahli keluarga terdekat sahaja. Bakal pengantin lelaki tidak akan datang dan hanya diwakilkan oleh ibu bapanya sahaja. Tiada pelamin dan upacara menyarungkan cincin hanya dilakukan dalam bilik bakal pengantin perempuan sahaja. Pada waktu sekarang, majlis pertunangan diadakan secara besar-besaran dan ada yang menjemput tetamu datang ke rumah. Jika pada waktu zaman dahulu, bakal pengantin lelaki tidak akan datang ke majlis pertunangan, tetapi kini kita dapat lihat banyak bakal pengantin lelaki yang datang ke majlis pertunangan. Bagi aspek pelamin pula, jika dahulu tiada pelamin dan dilakukan di bilik perempuan sahaja, tetapi kini pelamin diadakan dan dihias cantik. Kesimpulannya, terdapat perbezaan antara majlis pertunangan dahulu dan majlis pertunangan sekarang. Tetapi perbezaan ini tidak melupakan budaya dan adat resam masyarakat Melayu kita.